Baik. Hai. Uh, Sehat? Semua sehat? Sudah makan? Baik, okey. Kita teruskan dengan video 6.6 larutan piawai. Okey. Jadi kan apa itu larutan piawai? Adakah Nescafe, Orange Juice, Milo yang kita minum adalah larutan piawai? Jawapannya tidak. Adakah bahan kimia yang kita gunakan di Mamau Kimia adalah larutan piawai? Ya, kebanyakan adalah larutan piawai. Jadi apakah maksud larutan piawai? Senang saja, iaitu larutan yang kepekatannya diketahui dengan tepat. Jadi selalunya kalau kita tengok bahan kimia, kat botol dia luar ada lekat satu kertas, maka di sana mereka akan tulis nama bahan kimia dengan kepekatan dia. Kalau tak ada kepekatan, maka bahan kimia itu tak boleh digunakan lagi, tak ada fungsi dia. Okey, jadi untuk topik ini kita akan belajar bagaimana menyediakan larutan piawai. Gunakan dua cara. Satu adalah kita sediakan larutan piawai daripada bahan mentah dia ataupun bahan pepejal yang kita beli dari kedai. Okey, kita tengok kaedah satu. Kaedah dua adalah kaedah pencairan, di mana larutan yang kita sediakan terlalu pekat, kita kena cairkan dia. Okey, jadi kita tengok contoh sekarang. Kita nak sediakan larutan natrium carbonate untuk membuat eksperimen. Okey, jadi saiz kelalang saiz kelalang volumetri yang kita gunakan adalah 250 cm3. Jadi mungkin belajar tak pernah tengok kelalang volumetri, tapi jangan risau, nanti cikgu kita akan buat eksperimen ini di dalam kelas. Mesti buat sebab dia sangat penting. Ini adalah kelalang volumetri, saya tunjuk dulu. Macam ni kelalang volumetri. Okey, kita tengok bagaimana kita buat kiraan. Okey, jadi pertama kita tentukan saiz kelalang volumetri ataupun isi padu yang kita nak sediakan, 250 cm3. Sekali lagi cm3. Nanti kena bahagi 1000, tukarkan dia ke dm. Okey, dan kepekatan dia berapa? 1.0. Okey, jadi saya nak memperkenalkan formula yang sangat penting dalam topik ini, iaitu N sama dengan MV per 1000. Jadi sepatutnya formula dia hanya N sama dengan MV. Itu saja. Jadi kenapa ada bahagi 1000? Sebab saya nak tukarkan cm ini kepada dm. Jadi formula yang sepatutnya adalah N sama dengan MV. Tapi malangnya belajar selalu lupa tukar cm ini kepada dm. Akhirnya lebih senang kita hafal N sama dengan MV per 1000. Jadi per 1000 ini adalah tujuan kita nak tukarkan unit cm kepada dm. Okey, jadi bagaimana nak guna formula ni? Senang saja. M adalah molality ataupun kepekatan. Jadi kepekatan dia 1.0, jadi kita masukkan saja 1.0. Dan di sini adalah volume, volume adalah isi padu. Jadi tak payah tukarlah. Kita masukkan saja nilai yang diberikan dalam cm3. Kerana kita bahagi 1000, kita dalam formula ni sudah membantu kita tukar unit cm kepada dm. Akhirnya kita dapat menentukan bilangan mol dia, iaitu 1 darab 250 bahagi 1000. Okey, 0.25. 0.25. Okey, ini adalah mol bahan natrium carbonate yang kita nak guna. Tapi bolehkah kita timbang mol? Tak boleh. Kita tak boleh timbang mol. Jadi macam mana mol ini? Kita kena tukar kepada jisim bahan yang kita nak gunakan. Okey, jadi sekali lagi ada mol, kita darab dengan apa? Jisim molar dia ataupun formula dia, iaitu ini formula dia. Okey, kita kena darab dengan jisim molar dia. Okey, jadi kita 0.25 darab dengan Na ada 2, 23 darab 2 campur C12 satu saja, tambah O ada 3, 16 ada 3. Okey, dan harap tak ada salah, ini jawapan dia lah. Betul. Kejap pause dulu, semak balik. Baik, betul. 26.5 gram. Maka kita tahu jisim yang kita perlu timbang adalah 26.5 gram.
Jadi senang saja. Konsep dia macam kita buat Milo. Kita buat Milo kita ambil Milo dan kita campur air, kita kacau, lebih kurang macam ni lah. Ini idea dia macam itu juga. Tapi kita tak kira lah berapa GC Milo yang kita nak ambil. Untuk ini kita kena kira tepat. Saya ulang, mula-mula MV per 1000 dapat mol. Lepas itu darab dengan GC molar dapat GC dia. Lepas tu kita akan buat eksperimen dia untuk sediakan larutan piawai. Okey, apakah langkah dia? Kita akan buat di dalam kelas nanti. Okey. Baik, jadi langkah 1 kita timbang 26.5 gram GC yang telah kita kira pepecahan natrium karbonat dengan menggunakan penimbang elektronik. Okey, kemudian tambahkan 100 cm 3 air sulin ke dalam pepecahan natrium karbonat di dalam sebuah beaker seperti ini, tambah air sulin. Okey, kemudian kacau campuran dengan root kaca sehingga pepejal natrium dua kali natrium karbonat terlarut sepenuhnya. Macam kita buat Milo lah. Kita tambah air, kacau sehingga dia melarut. Okey, akhirnya pindahkan larutan itu. Okey, pindahkan larutan itu ke dalam kelalang volumetri. Pindahkan dengan menggunakan corong turas. Kita pindahkan larutan ke dalam kelalang volumetri. Okey, lepas itu bilaskan beaker dengan corong turas dengan air sulin kerana mungkin ada sisa-sisa lagi yang masih tertinggal di beaker ataupun corong turas. Jadi kita bilaskan dia dengan air sulin. Okey, kemudian pindahkan semua air bilasan ke dalam kelalang volumetri. Akhirnya tambah air sehingga tanda sengatan. Di sini ada satu tanda sengatan. Nanti kita buat penyediaan ini di dalam kelas. Belajar mesti faham. Sangat senang saja. Okey, dan jadi kita jangan lebih. Biar tak cukup tak apa. Yang akhir itu mesti guna penitis. Drop. Dan aras menikas adalah penting. Okey, kita tambah sampai tanda ini. Lepas itu tutupkan kelalang volumetri dengan penutup dan goncang ataupun terlangkupkan kelalang volumetri itu berapa kali sehingga mendapat sepatian yang sepati. Berkaitan dengan menikas ini, saya ada satu gambar, boleh terangkan sikit sekejap. Jadi akhirnya larutan yang kepekatan 1.0 telah disediakan daripada pepejal dia, Milo dia, serbuk Milo, campur susu botol, kelalang volumetri. Akhirnya ini telah menjadi larutan natrium karbonat yang kepekatan berapa? 1.0 seperti yang kita buat kiraan tadi. Jadi ini gambar. Sebagai contoh kita nak betulkan konsep. Contoh kita nak ukur 20.0 cm padu. Yang mana betul? Ini selalunya belajar akan buat kesilapan. Yang mana baru betul? Yang manakah tepat 20.0 cm padu? Jadi ingat kita tengok menikas level. Jadi gambar yang betul adalah nanti. Mana sepatutnya saya tulis apa? Ya, ini kot. Nanti. Baik, saya sudah ready. Jadi yang mana betul? Tepat 20. Ingat, menikas level. Bawah itu sentuh pada garisan. Jadi yang betul adalah nanti. Control V, Control C, Control. Mana ni? Sekejap. Mana pergi? Hilang. Ini betul. Yang ini betul. Jadi ini menikas level. Ini betul. Ini tepat 20. Ini tak betul. Bukan tengok garisan atas, tapi kita tengok menikas level dia. So ini cara pertama. Kita mula dengan bahan pepejal. Dan kita sediakan. Contoh sekarang kita sudah sediakan 1.0. Nanti di mamau kita akan guna balik bahan kimia yang sama. Sekarang kita nak cairkan larutan ini. Contohnya dia terlalu pekat. Contoh kita ada 1.0. Tapi rupa-rupanya salah. Eksperimen kita bukan nak 1. Kita nak 0.25.
takkan kita nak buang semua, cuci semula, buat semula membazir. Jadi kita boleh gunakan kaedah kedua iaitu pencairan larutan aqueous. Formula dia simple saja, M1V1 sama dengan M2V2. Okey, ini formula kedua di dalam subtopik ini. M1V1 adalah kemolaran asal dan juga isi padu dari larutan asal. M2V2 adalah kemolaran yang diperlukan dan isi padu yang diperlukan. Okey, contoh. Kita sekarang nak sediakan 100 cm3 larutan natrium karbonat 0.25 yang lebih cair. Tengok ini satu, ini pekat. Kita nak cairkan dia kepada 0.25. Okey, kiraan dia seperti ini. Jadi kepekatan baru M2 0.25, isi padu baru 100 dan kepekatan asal dia adalah 1. Selalunya yang pekat letak di kiri, yang kurang pekat letak di kanan. Okey, kemudian tekan kalkulator dapat jawapannya. Okey, 25 ni apa maksud? Maksudnya daripada larutan stok. Larutan stok adalah kepekatan dia adalah 1.0. Kita keluarkan, kita pipetkan 25. Keluarkan 25. Dan masukkan ke dalam kelalang volumetri dan saiz dia 100 cm3. Okey, jadi kita tengok larutan stok ini kepekatan dia berapa? 1.0. Okey, sekejap saya label. Okey, baik. Kita tengok larutan stok, kita telah buat kiraan 25. Apa maksud 25 ini? Okey, maksudnya daripada larutan stok ini, kita pipet ataupun kita sukat 25 cm3. Keluarkan isi padu 25 cm3 ataupun V1 yang kita telah hitung dengan pipet. Dan masukkan ke dalam kelalang volumetri saiz dia 100 cm3. Okey, jadi sekarang apakah kepekatan larutan di sini? Dia sama. Minta maaf. Jadi larutan sini berapa isi padu dia? 25. 25. Dan kepekatan dia masih 1.0. Masih pekat. Lepas itu kita buat apa? Kita tambah air sulin sehingga tanda sengatan. Contohnya ini tambah dan last ini mesti tambah dengan menggunakan penitis. Sekarang setelah dia mencapai tanda sengatan, berapakah kepekatan larutan ini sekarang? Betul. Dia sudah dicairkan menjadi 0.25. Boleh faham? Dan akhir sekali, tutupkan kelalang volumetri dengan penutup dan goncang dan terlangkupkan beberapa kali sehingga larutan menjadi sekata kot. Okey, lebih kurang macam ni lah. Sepati. Okey, jadi itu adalah kaedah dua. Dua-dua kaedah ni sangat penting. Saya akan buat di dalam sekolah nanti. Jadi saya harap cikgu anda pun akan buat dua-dua aktiviti ini di dalam kelas nanti. Sebab dia sangat penting untuk masa depan anda. Okey, itu sahaja untuk topik 6.6 larutan piawai. Sekian, terima kasih.